Assalamualaikum dan selamat petang semua. Selamat datang kembali ke dalam channel Safian TV. Okey, hari ni aku nak share pasal pengalaman aku, pemanduan aku memandu Myvi yang baru tu ke Kuala Lumpur dari Alostar 2 hari lepas. So macam mana pengendalian dia untuk long distance, sesuai ke tidak. So pada yang nak beli kereta Myvi ni second hand ke, aku rasa second dah keluar dah ataupun baru, okey, aku akan share pengalaman aku kalau korang bawa long distance, sedap ke tak sedap. So sebelum korang beli, tengok dulu, okey, check it out. Okey, jadi sekarang ni aku akan share pendapat aku sama ada KO ataupun OK kalau Myvi yang baru tu kita bawa ke Kuala Lumpur. Okey, so pemanduan aku 2 hari lepas adalah sepanjang 450 km daripada Alostar Utara ke Ampang, Selangor. So sepanjang pengalaman pemanduan aku selama hampir, sebab hari tu Raya Haji itu, hampir 9 jam, 10 jam aku rasa. So aku dah listkan beberapa benda yang aku rasa okey dan tak okey pasal kereta Myvi. Okey, untuk yang pertama kita bubuh yang okey dulu, okey. Yang okey lah, yang terbaik. Okey, pemanduan aku isi minyak itu kuning Petron 95 RM55 full tank. So aku tak tahulah dah kosong ke belum masa tu, tapi dah hampir kosong. RM55 full tank. Aku bawa dia daripada Alostar sampai ke Kuala Lumpur, masih ada 2 bar lagi. 2 bar lagi, okey. Memang bagiku yang okey adalah penggunaan minyak dia memang jimat. Aku bawa agak laju 12 ke 15, ada juga 100, 90, 80, ada juga sebab jam. Aku merangkak masa tu dekat Penang sampai ke Perak. Aku rasa dalam, memang merangkak lah sebab kita balik ke masa Raya Haji kan. Memang agak slow, traffic jam hampir 1 jam ke 2 jam traffic jam, dan masih ada balance 2 bar lagi. So untuk poin pertama yang okey, minyak Myvi memang jimat. 1.5 liter memang jimat. Alright. Okey, yang kedua aku nak share yang tak okey pula. Yang tak okey adalah dia punya ruang kaki kita. Bila kita duduk tu, ruang kaki kita agak sempit. So macam aku sebelum ni, macam sekarang ni pun aku bawa kereta Proton Persona yang lama tu. So ruang kaki dia besar. So Myvi 1.5 yang sekarang ni tengah duk jual tu, dia punya ruang kaki memang agak sempit. Jadi kita nak, bila dah lama tu, dah 6 jam, 7 jam, 8 jam, kalau even kita bawa tak stop 3 jam pun akan rasa lenguh dekat bahagian kaki, sebab kaki tak boleh bergerak. Maksud dia sempit macam mana, bahagian kiri, kaki kiri kita tu hampir tak boleh nak ke bengkok ke belah kiri lebih sangat. Jadi lenguh. And bila kita stretch kaki kita ke depan full, dia macam stuck dengan ruang dinding depan kaki tu. So bila stuck, kita tak boleh nak stretch kaki kita. Itu kekurangan dia pertama. Ruang kaki memang sempit and tak ada footrest untuk kaki kiri. Bila kita buat long distance tu, kaki kiri tu tak ada tempat nak letak. Okay, so itu kekurangan yang pertama. Ruang kaki memang sempit. Kaki kiri peha kita akan melanggar dengan bahagian tepi tu, and bahagian depan pun tak begitu panjang. Itu yang pertama. Okay, yang tak best juga, yang kedua adalah dia punya seat juga. Seat dia bahagian support bawah peha tu memang pendek. Memang pendek. Sebab apa pendek? Sebab dia tinggikan seat. Sebab apa dia tinggikan seat? Dia nak curi space. Kebijaksanaan Pro2 ialah dia memang pandai mencuri space. So macam mana curi space? Ialah dia tinggikan seat, so kaki kita akan lebih terbongkok ke bawah, tak menonjol ke depan. And bila terbongkok ke bawah, space ke depan tu akan lebih banyak lah. So itu kekurangan kedua. Seat support bawah peha tu agak sempit. So untuk long distance memang tak sedap lah. Dalam pekan, dalam bandar, okey, tak ada masalah. Yang ketiga pula yang tak sedap, banyak tak sedap. Okay, aku bagi yang tak sedap dulu, okey. Yang ketiga yang tak sedap kalau bawa long distance adalah dia punya armrest. Dia tak ada armrest belah kiri. Mungkin aftermarket boleh pasang, tak ada masalah. Tapi kalau pasang pun rasanya agak sempit, sebab ruang antara seat tu agak sempit sebenarnya. So dia boleh pasang armrest. Tapi yang standard tak ada armrest tangan kiri, and tangan kanan pun tak ada tempat letak. Macam ni, macam Persona ni ada tempat letak kat sini kan. So bila kita drive tu, kita boleh pegang macam ni, kita boleh relax kat sini.
Macam Myvi ada tapi kecil, so dia macam dia tak puas lah kat situ. So kekurangan yang ketiga ialah tak ada armrest kiri dan juga kanan untuk Pro 2 Myvi 1.5. Okey, kita bagi kelebihan pula lah. Kelebihan okey, Myvi 1.5 ni kira okey untuk long distance sebab dia punya RPM dia 1.54 transmission automatic. Dia punya gear dia bila kita bawa 110 ke 12, even 120 km sejam pun RPM dia bawah 3. Memang cantik. Memang maksudnya enjin tu tak meraung lebih lah. So kita bawa pun sedap je, okay? Kita bawa pun sedap. 14 tu saya tak sure berapa RPM dia, tapi 12 tu memang dah selesa lah. 110 atau 12 bawa RPM 3. So kat situ dia memang menjimat minyak. So that's the reason dia jimat minyak lah. Okay, terbaik juga untuk 1.5 Myvi ni adalah NVH ataupun noise vehicle harshness dia memang senyap untuk kategori kereta macam tu lah, 50,000, 60,000 punya kereta memang senyap. Even ke bawah 14, 15 pun tak dengar sangat bunyi angin, tak dengar sangat bunyi tayar, tak dengar sangat bunyi luar lah. NVH memang sedap. Okay, buka audio pun tak perlu kuat-kuat sangat sebab dia just nice je. Kalau rasa bunyi tu bingit sangat, bolehlah buka audio tu kuat sikit, okay? Tetapi kekurangan juga untuk NVH dia ialah bila time hujan. Aku rasa pemandu Myvi lain pun setuju, bila hujan tayar tu langgar air, boleh rasa air tu macam kat sebelah telinga kita je dia bunyi. Macam aku bila aku drive itu, ada kawasan tu hujan, bunyi tayar belakang belah kiri dilanggar air, aku rasa macam pintu tak rapat ke? Rasa macam pintu tak rapat, tapi sebenarnya pintu rapat. So NVH dia ada positif dan negatif. Negatif sikit je lah. Positif dia memang noise cancellation dia memang elok, bunyi angin okey, bunyi tayar pun bunyi juga tapi kurang. Cuma time hujan saja yang tak cantik Myvi yang terbaru. Seolah-olah ada plastik tertanggal kat bahagian tayar tu sebab bunyi dia kuat sangat, bunyi air yang merecit dari tayar tu. So aku boleh bagi 0.5 okey lah untuk NVH Myvi 1.5. Untuk apa lagi yang tak okey untuk long distance? Sebab basically Myvi ni memang didesign untuk short distance, city car usage. Tapi bila ada juga kadang-kadang kita guna untuk long distance, kita ni kereta bukannya banyak apa, betul tak? So kadang-kadang kita terpaksa juga pakai untuk long distance. So apa kekurangan dia lagi bila long distance adalah steering. Steering ni pakai electric steering. So electric steering ni bila kita buat slow 40, 50, 60 km sejam, dia ringan, senang corner apa semua. Bila kita buat laju 12, 13, 14 ke atas, steering dia akan jadi berat. Okay, kalau korang perasan bila steering berat ni memang sedap, untuk highway memang sedap, tetapi dia punya sensitivity tu agak sensitif. Maksudnya kalau kita bawa steering biasa, macam aku bawa steering kereta lama ni, okay, bila kita bawa tengah-tengah tu, steering kita kat tengah-tengah tu, kita kalau goyang-goyang macam ni, kita tetap straight. Kadang-kadang kita goyang-goyang ke apa, kita nak buat kerja, nak vape lah apa benda, dia goyang-goyang kan, dia tetap straight, tak ada masalah. Tapi yang Myvi ni aku perasan, kalau kita buat laju, dia gerah, dia memang stiff, gerah steering kita, tapi dia sensitif. Kita corner sikit je, dia dah pergi, corner sikit je, dia dah pergi. So kita kena control, kena pegang bagi straight betul dia punya steering. So untuk long distance aku bawa, memang tangan aku lenguh kat situ. So itulah dia kereta Myvi ni, bila steering dia keras, pengalaman aku lah, aku tak tahu pengalaman orang lain, memang agak lenguh tangan aku. Aku drive itu dari Alostar ke KL 9 jam sebab jam sekali, memang lenguh and sempit dan juga tak selesa lah. And after aku dah sampai KL pun memang badan agak sakit-sakit, maklum lah orang. Apa kesimpulan dia sekarang ni? Kesimpulan dia bagi aku, Myvi ni memang jimat minyak, tak dapat dinafikan, memang jimat minyak. Bawa laju pun sedap. Patutlah Myvi is the king in Malaysia. Bawa laju pun sedap, 15, 16 bagi aku dah kira laju lah macam tu. Cuma kalau korang berbadan kecil mungkin agak sesuai. Macam aku tinggi 170, memang agak lenguh kat bahagian kaki sebab sempit. Untuk short distance tak ada masalah, aku boleh layan pergi Penang pun tak ada masalah. Cuma long distance, kalau korang yang kerap long distance, seminggu sekali, 2 minggu sekali nak outstation apa semua, Myvi memang agak sesuai kalau korang boleh sacrifice bahagian keselesaan pemandu dan juga penumpang. Sebab penumpang ni pun agak sempit.
Sempit bukan apa, bukannya sempit luas ke kaki, bukan. Sempit in term of design seat dia tu. Bagi aku design seat dia terlalu mencuri banyak sangat ruang untuk bagi nampak luas. So dia buat seat yang memang tak agak selesa. Itulah nama dia, pencuri. Pencuri Myvi. Myvi yang mencuri keselesaan. So untuk yang nak beli Myvi second hand ataupun baru untuk short distance, go ahead, pergi kerja balik kerja, go ahead, tak ada masalah. Tetapi kalau korang mencari kereta yang untuk long distance, aku tak sarankan. Boleh try tapi aku tak sarankan, sebab dah beli, loan dah 9 tahun, dah stuck. So sampai itu saja dulu aku punya pengalaman pemanduan aku Myvi. Lepas ni aku akan share pengalaman pemanduan aku terhadap kereta lama aku ni pula. Okay, jangan lupa subscribe, jangan lupa share lah kat kawan-kawan yang duk kaki Myvi tu. Yang ada kawan-kawan yang nak beli Myvi, rasa kawan aku Rahmat tu nak beli Myvi lah, dia duk cari Myvi lah, nak pergi kerja ke apa semua. Share video ni, okay? Share kat kawan-kawan, adik-beradik, mak-mak, saudara kita pasal Myvi ni. Sampai situ dulu. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe. Bye.